Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, iza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat li ahliha ya waylaha ayna tazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la sa'iqa, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, iza wudi'atil janazah, apabila kamu letak mayat di atas pengusung, fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, maka orang-orang pun pikul mayat itu di atas bahu mereka. Fa in kanat salihah qalat qaddimuni, kalau sekiranya yang mati itu orang baik-baik, maka mayat itu berkata, segerakan aku. Wa in kanat ghaira salihah, kalau sekiranya yang mati itu orang yang tidak baik, qalat li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha, maka kata mayat yang tidak baik itu kepada ahli keluarganya, celaka kamu, kemana kamu nak bawa aku pergi? Kata Nabi, yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan walau sami'a al-insan la sa'iqa. Nabi kata, semua makhluk Allah mendengar suara mayat itu kecuali manusia. Kalau sekiranya manusia dengar suara itu, nescaya manusia akan pengsan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama, usahalah supaya kita jadi orang yang baik-baik, supaya bila kita mati, mayat kita jadi mayat yang baik-baik. Dan yang kedua, jangan biarkan diri kita jadi orang yang tidak baik, kerana orang yang tidak baik apabila dia mati, mayat dia adalah mayat yang tidak baik. Yang ketiga, dapat kita faham daripada hadis ini bahawa mayat sama ada baik ataupun tidak baik mesti disegerakan oleh orang-orang hidup pengkebumian dia. Kalau sekiranya dia orang baik, kita menyegerakan dia kepada janji baik Allah. Kalau sekiranya dia tidak baik, kita melepaskan diri kita daripada musibah yang ada pada mayat itu, yang merupakan keburukan kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazah
fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa zalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, asri'u bil janazah, segerakanlah kuburkan mayat. Nabi suruh begitu. Nabi kata asri'u bil janazah, cepat-cepat ke bumi mayat. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kalau sekiranya mayat itu orang baik, maka kita menyegerakan dia kepada kebaikan yang dijanji Tuhan pada dia. Kalau dia orang baik, bila mati dalam kubur tu dah nikmat dah, Tuhan nak bagi nikmat dah ke dia. Kalau kita buat lambat-lambat, kita melambatkan nikmat yang Tuhan nak bagi ke dia. Salah, salah. Kerana kita melambatkan dia daripada dapat nikmat Tuhan. Wa in taku siwa zalik, Nabi kata kalaulah mayat itu tidak begitu, maksudnya bukan orang baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka keburukan disegerakan daripada terpikul di atas bahu kamu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila kamu sembahyangkan satu-satu mayat, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah doa. Tuan-tuan, kita kena tengok ni hadis-hadis yang macam ni, semua kita kena tengok. Kalau kita teliti hadis-hadis tentang benda ni kena tengok. Pasal hari-hari ada orang mati, hari-hari ada orang mati. Tak ada di kampung kita, ada di kampung sebelah kampung kita. Tak ada sebelah kampung kita, ada dalam daerah kita. Tak ada dalam daerah kita, ada dalam negeri kita. Hari-hari ada orang mati. Jadi apabila berlaku kematian ni, masyarakat biasanya dia ikut-ikut aja. Dia pun tak tahu sebenarnya macam mana cara urus mayat, macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita main ikut-ikut lagu macam orang duk buat dah, kita buat. Kita pun tak tahu sebenar-benarnya mayat zaman Nabi dulu Nabi buat macam mana. Kita pun tak tahu. Tak tahu cara pasti. Kita berserabut di antara ibadah yang ditunjuk oleh Nabi dengan adat yang dibuat di tempat kita. Maka di antara benda-benda besar yang berkaitan dengan soal orang mati ini, Nabi SAW kata, iza sallaitum 'alal mayyit, apabila kamu semayang pada orang mati, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa. Kita nak dapat orang yang semayang mayat ikhlas berdoa untuk kita ni, kita tak dapat, melainkan orang tu dia mai semayang secara redha hati. Dia ingat ni yang mati ni kawan baik dia, yang mati ni orang yang rapat dengan dia, yang mati ni siapa-siapa yang dia kenal betul, dia akan pergi semayang dan doa dia ikhlas kepada Allah. Kalau dia baca apa pun Allahumma ighfir lahu, dia faham, dia nak minta ke Tuhan supaya Tuhan ampunkan dosa dia ni. Kan? Apa yang dia minta tu, dia minta ikhlas pasal dia kenal kawan yang mati tu. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahawa carilah orang-orang yang rapat dengan kita, orang-orang yang baik dengan kita, orang-orang yang kenal kita untuk sembahyangkan mayat kita. Sembahyang mayat ni dia lebih kepada doa. Itu sebab tiap-tiap kali takbir ada doa. Dia lebih kepada doa. Maka di sinilah ada khilaf di kalangan ulama. Kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Hambali sembahyang mayat tak payah ada wudu. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib berwudu. Sebab dia kata sembahyang. Dalam mazhab Hambali dia kata sembahyang mayat ni doa, maka doa tidak perlu wudu. Dia kata ini perbahasan di kalangan mazhab-mazhab.
Walau apapun, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab apapun, dia menerima bahawa dalam sembahyang mayat itu dipenuhi dengan doa. Doa kepada Allah, nak minta supaya Allah ringankan. Kalau sekiranya ada balasan azab nak kena ke mayat ni, minta tolong dekat Tuhan supaya Tuhan ringankan azab yang nak kena ke dia ni. Maka Nabi SAW kata, fa akhlisu lahu du'a, maka carilah orang-orang yang ikhlas dalam doa dia untuk mayat ini. Dan sebuah hadis lain juga riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah 'ala al-janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'na syufa'a lahu faghfir lahu, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu sembahyang mayat orang yang mati pada zaman Nabi, di antara doa yang Nabi baca dalam sembahyang mayat itu, Nabi kata, Allahumma anta rabbuha, ya Allah, kamu Tuhan kepada si mati ini. Nabi doa macam tu. Dalam sembahyang tu Nabi doa macam tu. Allahumma anta rabbuha, ya Allah, kamu Tuhan kepada si mati ini. Wa anta khalaqtaha, kamulah Tuhan yang mencipta si mati ini. Wa anta hadaitaha lil Islam, kamulah Tuhan yang bagi hidayah kepada si mati ini sehingga dia jadi orang Islam. Wa anta qabadta ruhaha, ya Allah, kamulah Tuhan yang mencabut nyawa dia. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, ya Allah, kamulah Tuhan yang lebih mengetahui tentang apa yang si mati ni buat secara sembunyi dan apa yang si mati ni buat secara terang-terang. Kamu tahu semua apa yang dia ni buat. Ji'na syufa'a lahu, kami hari ni mai semayang ramai-ramai kerana kami nak minta ampun untuk dia ni kepada kamu. Faghfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dia ni. Itu doa yang Nabi SAW baca ketika ada mayat pada zaman Nabi SAW dulu. Dan banyak lagi riwayat lain yang menceritakan doa-doa yang Nabi biasa baca. Di antaranya Nabi SAW ketika sembahyang mayat, Nabi kata, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah, ampunkanlah dosa kami hak hidup ni dan juga kawan kami yang mati ni. Nabi doa dalam sembahyang mayat macam tu. Wa saghirina wa kabirina, ya Allah, ampunkanlah dosa hak kecil-kecil dan hak tua-tua yang besar-besar daripada kalangan kami. Minta Tuhan ampun dosa semua. Orang muda, orang tua, semua budak-budak, semua minta Tuhan ampun dosa. Wa zakarina wa unsana, minta ampunkan dosa laki-laki dan perempuan di kalangan kami. Wa syahidina wa ghaibina, ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang mai sama-sama sembahyang, sama-sama mai ke kubur hari ni, dan orang yang tak mai. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, ya Allah, Tuhan yang menghidupkan kami, maka Tuhan yang menghidupkan kami dan menghidupkan si mati ini di atas agama Islam, maka hidupkanlah dia dan matikanlah dia di atas agama Islam. Nabi minta doa-doa macam ni. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, ya Allah, Tuhan yang mematikan kami, matikanlah kami dan juga dia ni di atas keadaan beriman kepadamu. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah kamu halang kami daripada dapat apa-apa pahala. Wala taftinna ba'dahu, ya Allah, janganlah kamu fitnah kami selepas daripada mati dia ni. Tuan-tuan, cuba bayangkan orang yang sembahyang mayat, dia faham maksud doa yang dia baca. Dengan hak sembahyang mayat tak tahu apa dia baca. Apa doa siapa yang lebih berkesan? Kan? Sembahyang mayat dia tahu apa yang dia baca. Dan orang yang sembahyang mayat dia pun tak tahu apa benda dia baca, dia hafal buta aja. Sudah tentulah orang yang sembahyang dalam keadaan dia baca doa, dia tahu apa yang dia baca, lebih lagi ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pesan,
Dia kata kalau sekiranya nak cari orang untuk sembahyang mayat ni, carilah orang-orang yang ikhlas apabila mereka ini berdoa. Nah, mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat iktibar daripada hadis yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 50. Muka surat 50. Bawah sekali dia kata masalah sembahyang gerhana matahari dan kelakuannya. Gerhana ni satu fenomena yang banyak kali berlaku dan dia akan terus berlaku, insya-Allah. Jadi sempena dengan gerhana ni, Islam menganjurkan supaya kita ingat Tuhan. Kerana berlaku gerhana ni adalah tanda-tanda kuasa Allah. Jadi sebagai bukti bahawa kita ni ingat Tuhan, bila Tuhan tunjuk satu tanda kekuasaan dia, masa tu kita ingat Tuhan. Maka Islam memperkenalkan satu ibadat yang dinamakan sembahyang gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kata dia sembahyang gerhana matahari dan kelakuannya. Telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi pada kelakuan gerhana matahari yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat: "Khusifatish syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas." Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia telah digerhanakan matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan orang-orang, yakni dengan sahabat-sahabatnya. Nabi imam dan sahabat-sahabat menjadi makmum. Itu berlaku gerhana zaman Nabi. Sekali itu anak Nabi mati. Anak Nabi nama Ibrahim. Anak Nabi mati, pada hari kematian anak Nabi itu jadi gerhana. Hingga sebahagian daripada orang Arab ni mereka kata berlaku gerhana ni kerana anak Nabi mati. Mereka kata ada Nabi perbetul balik. Nabi kata tak, gerhana berlaku tidak bersebabkan kepada sebab-sebab macam-macam ni. Bukan kerana anak dia mati maka berlaku kerana tak. Gerhana ni berlaku kerana ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, sambung hadis tu dia kata fa'atala al-qira'ah summa raka'a fa'atala ar-ruku' summa raka'a summa rafa'a ra'sahu fa'atala al-qira'ah wa hiya duna al-ula summa raka'a fa'atala ar-ruku' wa huwa duna al-awwal summa rafa'a ra'sahu fasajada. Maka memanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bacaannya kemudian daripada takbiratul ihram. Dan ialah Nabi membaca suratul Baqarah. Tu dia. Ni kita sebut dah bulan lepas kan. Sembahyang gerhana matahari yang Nabi buat. Rakaat pertama Nabi takbir Allahu Akbar. Lepas baca Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah daripada awal sampai habis. Kemudian rukuk ia. Maka memanjang ia akan rukuk hampir-hampir sama selama membaca suratul Baqarah itu. Tu dia. Suratul Baqarah kata bila baca berapa lama? Dia kata bila 20 minit. Kata pi 20 minit. 20 minit baca suratul Baqarah, lepas tu rokok. Rokok pun 20 minit juga. Begitu. Kemudian mengangkat Nabi akan kepalanya bangun berdiri, maka memanjang ia akan bacaan pula, iaitu membaca surah Ali Imran pula dah. Kan? Takbir Allahu Akbar, Fatihah, lepas tu Al-Baqarah. Lepas tu rokok. Rokok tu lama, masa rokok tu selama masa baca suratul Baqarah awal sampai habis. Bangkit daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah pula. Lepas baca Fatihah, surah Ali Imran pula. Begitu. Dan iaitu kurang panjangnya daripada panjang yang pertama, bacaan yang pertama tadi. Ali Imran pendek sikit daripada Al-Baqarah. Kemudian rokok Nabi kali yang kedua, maka memanjang ia akan rokok itu pula, padahal ia kurang panjang daripada rokok hak mula tadi. Kurang pun padalah. Surah Ali Imran punya lama masa. Begitu. Kemudian mengangkat Nabi akan kepalanya bangun berdiri, maka sujud ia.
Summa fa'ala mithla zalik fi raka'ati tsaniyah. Kemudian memperbuat ia sallallahu alaihi wasallam akan seumpama yang demikian itu, yakni seumpamanya pada rakaat yang pertama pada rakaat yang keduanya. Rakaat kedua pun buat lagu macam rakaat pertama tadi juga. Begitu. 2 kali rakaat, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah. Begitu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ini hadis sahih. Begitu. Masalah sembahyang gerhana dan kaifiatnya pada Imam Syafi'i dan lainnya. Ini bagaimana cara nak sembahyang gerhana ni menurut mazhab Syafi'i. Dia kata, dan dengan ini hadis, yakni dalam masalah tadi, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq, memikir mereka itu akan sembahyang gerhana 4 kali rakaat, yakni tiap-tiap rakaat 2 kali rakaat, pada 4 sujud di dalam 2 rakaat jua. Gitu kan, takbir, baca Fatihah, baca surah, lepas tu rakaat, bangkit pada rakaat, baca Fatihah, baca surah, kemudian rakaat, bangkit pada rakaat, berdiri zat, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, bangkit pula rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah, lepas tu rakaat, bangkit daripada rakaat, baca Fatihah, baca surah, rakaat, bangkit pada rakaat pula, baru sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, bangkit pula tahiyat akhir bagi salam. Itu kaifiatnya, dia kata. Kata Imam Asy-Syafi'i, dibaca dalam rakaat yang pertama akan Fatihah dan surah, lebih kurang sepanjang dengan suratul Baqarah, yakni dengan tiada nyaring jika ada ia siang hari. Kalau sembahyang gerhana matahari, bacaan dia bacaan tidak nyaring. Kalau gerhana bulan, bacaan dia nyaring. Begitu. Kemudian rakaat seseorang itu akan 1 rakaat, yakni yang panjang rakaat itu lebih kurang sepanjang bacaan suratul Baqarah. Begitu. Kemudian mengangkat dia akan kepalanya dengan takbir dan tegak berdiri sebagaimana yang sudah, dan membaca lagi dengan Fatihah dan membaca pula surah lebih kurang sepanjang 1 surah daripada Ali Imran. Itu masih rakaat pertama lagi tu. Kemudian rakaat dia akan 1 rakaat yang panjangnya lebih kurang sepanjang bacaan surah Ali Imran tadi. Kemudian mengangkat dia akan kepala, kemudian berkata sambil mengangkat itu akan kemudian daripada rakaat yang kedua akan sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud dia akan 2 sujud yang sempurna, dan berhenti ia di dalam tunduk sujud pada tiap-tiap 1 sujud itu lebih kurang sepanjang berhenti dalam rakaat. Tu dia. Makna kata kalau 20 minit juga sujud yang pertama, 20 minit pula sujud kedua. Begitu. Kemudian bangun ia mengerjakan rakaat kedua, maka membaca ia akan Fatihah dan surah seumpama panjang 1 daripada surah An-Nisa. Ini rakaat kedua. Kemudian rukuk ia akan 1 rukuk yang panjang, lebih kurang seumpama daripada bacaan surah An-Nisa tadi. Kemudian angkat dia akan kepala dengan takbir dan tetap berdiri. Kemudian membaca dia akan 1 surah lebih kurang sepanjang surah Al-Ma'idah. Kemudian rukuk dia akan 1 rukuk yang panjang, maka lebih kurang daripada sepanjang membaca surah Al-Ma'idah tadi. Kemudian mengangkat dia akan kepala, yang dibangun berdiri, maka berkata dia sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud dia akan 2 sujud, kemudian baca tahiyat, kemudian bagi salam. Itu kaifiat dia, jelaslah. Itu cara sembahyang sunat gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Begitu. Baik, masalah dia kata gerhana matahari tengah hari sembahyangkah, sembahyang gerhana matahari pada waktu tengah hari sembahyangkah juga? Gitu. Kalau takdir kata berlaku gerhana matahari ni waktu tengah hari waktu haram sembahyang. Tuan-tuan, dia waktu tengah hari, sewaktu matahari duduk terpacak tu, sebelum tergelincang masuk waktu zuhur tu, sebelum masuk waktu zuhur itu waktu haram sembahyang. Dia ada lagi lah, satu lagi lepas subuh, lepas sembahyang subuh sehinggalah matahari terbit qadar segala, waktu tu haram sembahyang. Bila matahari terbit qadar segala, barulah boleh sembahyang sunat duha. Sebelum time sembahyang sunat duha itu waktu haram sembahyang. Kemudian waktu tengah hari rembang tu, tengah hari terpacak tu, sebelum matahari tergelincang masuk waktu zuhur, itu waktu haram sembahyang. Kemudian waktu lepas sembahyang asar,
nak masuk maghrib, itu waktu haram sembahyang. Baik, kalau berlaku gerhana pada masa tu, boleh ke tak sembahyang gerhana matahari? Sedangkan itu waktu haram sembahyang. Itu maksud dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Um, manakala gerhana matahari pada waktu tengah hari, atau kemudian daripada asar, lepas asar, ataupun dahulu daripadanya, maka sembahyanglah imam dengan orang-orang akan sembahyang gerhana. Kerana Nabi SAW menyuruh ia dengan sembahyang bagi gerhana matahari. Maka tiada satu waktu yang haram padanya oleh sembahyang yang disuruh dengan dia oleh Nabi SAW, sebagaimana tiada haram pada waktu sembahyang qada, dan tiada haram sembahyang atas jenazah, dan tiada haram sembahyang bagi sunat tawaf, dan tiada haram sembahyang yang dikuat akan dia, akan seseorang atas dirinya, dengan bahawa melazim ia akan dia, maka berbimbang ia daripadanya atau lupa ia akan dia. Itu dia. Dia ada beberapa sembahyang yang dikecualikan. Waktu hak kita sebut 3 tadi, waktu haram sembahyang, tak boleh sembahyang. Tapi ada beberapa sembahyang yang boleh buat pada masa yang diharamkan sembahyang ni. Di antaranya dia kata tadi, yang pertama dia kata ialah sembahyang qada. Dia ni berlaku ke Nabi sendiri. Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi dalam musafir nak pergi ke satu tempat. Sampai tengah padang pasir, Nabi bermalam di tengah padang pasir. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala pagi esoknya bangkit terlambat. Dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat semua sekali ditakdirkan Allah begitu, bangkit terlambat. Dengan tujuan apa? Supaya jadi pengajaran kepada umat. Kalau tak jadi ke Nabi, jadi ke kita, kita tak tahu nak buat macam mana. Maka Allah takdirkan berlaku ke Nabi. Orang lah ni lambat sedia. Yang tu lain, dia tak boleh pula kata ni tak salah ni, aku bangkit lambat ni, Nabi pun biasa. Tak boleh, tak boleh kata begitu. Sebab hak jadi ke Nabi tu Allah takdirkan jadi supaya jadi pengajaran kepada kita. Jadi ke Nabi, bila bangun-bangun tengok matahari naik dah, maknanya subuh habis dah. Sahabat mai bergegas, mai abang ke Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni kita tak semayang subuh, waktu subuh dah habis apa semua. Nabi kata segeralah berwuduk dan semayang. Maka semayang Nabi itu sembahyang di luar waktu dah, yang ditakrifkan oleh orang lah ni sebagai sembahyang qada. Itu dibuat oleh Nabi SAW. Ada pun orang yang saja-saja tinggal semayang dengan tujuan saat lagi balik nak qada, tak boleh. Islam tidak ajak benda yang macam tu. Ada orang dia kata, kalau ni payah ni semayang pun nampak payah, dia kata tak apalah, sekejap lagi kita qada. Yang tu bukan qada, yang tu berdosa. Sengaja tinggal itu berdosa. Nabi SAW bukan sengaja, hari tu ditakdirkan Allah jaga-jaga dah cerah, maka sembahyang di luar waktu itu dipanggil sembahyang qada. Sedangkan kalau Nabi jaga, katalah macam kita lah, terjaga, tak pernah dia bangkit lambat, hari tu terlambat, bangkit-bangkit pukul 7.30 dah, 7.30 matahari dah naik, tapi belum kadar segalah lagi, maknanya waktu tu waktu haram sembahyang. Maka apa kita perlu buat? Adakah kita kata, oh tak boleh, dah lepas dah waktu subuh, lagi pula ni tak masuk duha lagi ni, jadi tak sah lagi lah, tunggu masuk waktu duha lagi baru qada subuh. Tak boleh. Sebaliknya masa tu juga, waktu kita bangkit tu, walau terlewat pun waktu tu juga kena sembahyang, walaupun ditakdirkan sembahyang itu dibuat dalam waktu haram sembahyang, maka dia dibenarkan. Dan tiada haram sembahyang atas jenazah, sembahyang mayat. Orang duk simpan mayat lepas asar, boleh tak boleh? Boleh. Sebab mayat ni perlu disegerakan sembahyang lepas asar. Kalau saja pilih nak buat sembahyang lepas asar, boleh tak boleh? Tetap boleh. Pasal apa? Pasal dia adalah sembahyang yang dibenarkan buat pada apa-apa waktu. Dia boleh, kan? Ni dia bercanggah sikitlah dengan fatwa Kedah. Mufti Kedah berkeluar fatwa, dia kata haram sembahyang mayat lepas waktu asar, dia kata, kan? Jadi dalam agama sebenarnya sembahyang mayat ni boleh buat pada bila-bila waktu, begitu. Dan tiada haram sembahyang bagi tawaf. Kita pergi Mekah tu, kita tawaf lepas kita sembahyang asar, kita pergi tawaf sunat. Kita tawaf, habis tawaf 7 pusingan, tetap disunatkan sembahyang sunat tawaf, walaupun dia berada dalam waktu haram sembahyang, boleh. Dan tiada haram sembahyang yang dikuat akan dia, akan seseorang atas dirinya, dengan bahawa melazim ia akan dia.
Ada orang yang dia memang dia macam dah komit dah dengan ibadat tu. Hari-hari dia buat ibadat tu. Maka ibadat yang sememangnya dia hari-hari buat, dia dibenarkan buat walaupun pada waktu yang diharamkan sembahyang. Yang ibadat itu dia kata maka berbimbang ia daripadanya atau lupa ia akan dia tak tinggal sembahyang-sembahyang yang dia duk buat ni, melainkan kalau sekiranya terlupa sangat barulah dia tertinggal sembahyang tu. Maka sembahyang yang macam tu boleh dia buat. Masalah dia kata gerhana matahari dalam waktu sembahyang manakah yang dimulakan dulu? Berlaku gerhana matahari dalam waktu zuhur. Nak sembahyang zuhur dulu kan nak sembahyang gerhana matahari dulu? Itu maksud dia. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, jika gerhana matahari dalam waktu sembahyang fardu, dimulailah dengan sembahyang bagi gerhana matahari dulu. Dan ditakdirkan oleh orang yang sembahyang itu akan keluarnya daripada sembahyang gerhana matahari, bolehlah ia sembahyang fardu. Kalau berlaku gerhana ni pada awal waktu zuhur misalnya, dia kata sembahyang gerhana dulu. Pasal apa? Pasal takut saat lagi kita sembahyang zuhur dulu, habis-habis sembahyang zuhur gerhana pun habis dah. Sebab gerhana ni kadang-kadang sat je. Jadi oleh kerana nak rebut sembahyang tu takut terlepas, maka buat sembahyang gerhana dulu. Habis sembahyang gerhana baru buat sembahyang zuhur. Sebab zuhur dia ada masa panjang. Begitu dia kata. Kecuali kalau sekiranya gerhana berlaku di ujung dah waktu zuhur dan kita belum sembahyang zuhur lagi. Sekira-kira kalau kita buat sembahyang gerhana, habis sembahyang gerhana kita terlepas zuhur. Sedangkan zuhur itu fardu. Maka dalam kes yang macam tu sembahyang zuhur dulu. Kalau habis sembahyang zuhur masih ada gerhana, buat gerhana. Kalau dah tak ada, tak payah buat. Dia kira macam tu. Kemudian berkhutbah dia bagi gerhana matahari, yakni kemudian daripada sembahyang fardu. Ni pula kesnya macam mana? Khutbah sembahyang gerhana dia buat selepas sembahyang. Khutbah sembahyang gerhana dia buat selepas sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang gerhana, lepas tu kita khutbah, menyebabkan takdan sembahyang zuhur. Zuhur dah habis dah. Maka boleh dia kata kita buat sembahyang gerhana, habis sembahyang gerhana, buat sembahyang zuhur dulu. Habis sembahyang zuhur baru buat khutbah. Jadi antara sembahyang gerhana dengan khutbah sembahyang gerhana boleh celah masuk sembahyang fardu zuhur. Itu tidak salah dia kata. Khutbah terkeluar daripada waktu zuhur ke apa, dia tak ada masalah yang tu. Sembahyang gerhana, lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu buat khutbah sembahyang gerhana. Diselangi antara sembahyang gerhana dengan khutbah dengan sembahyang zuhur, tidak salah dia kata. Begitu. Baik, masalah gerhana matahari dalam waktu Jumaat mana yang dimulakan dahulu? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jika gerhana matahari dalam hari Jumaat, maka mulalah dengan sembahyang gerhana matahari, tetapi hendaklah diringankan padanya. Kalau jadi gerhana hari Jumaat, sembahyang gerhana dulu. Tapi sembahyang gerhana ni tak sah dah duk masuk Al-Baqarah apa nama semua tadi ni tak sah. Dia kata ringankan, buat aja, jangan tak buat. Buat sembahyang gerhana dulu 2 rakaat dan diringankan padanya, maka dibaca pada tiap-tiap satu daripada 2 rakaat, yang pada 1 rakaat dengan Fatihah dan surah Qul Huwallahu Ahad dia kata. Dan barang yang menyerupai akan dia, maksudnya ambil surah pendek-pendek lah. Qul Huwallah tu surah pendek lah, ataupun mana-mana surah yang pendek macam Qul Huwallahu Ahad kan. Ni kita selalu lah kan sembahyang asar ni kira Qul Huwallah automatik dia main. Automatik yang tu, bukan cadang pun, dia automatik aja. Habis-habis Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad, dia automatik main kan. Jadi kalau sekiranya dia kata berlaku gerhana hari Jumaat, maka hendaklah mulakan dengan sembahyang gerhana, tapi sembahyang gerhana tu jangan buat panjang-panjang, baca pendek-pendek surah yang seumpama Qul Huwallahu Ahad pada pendek dia. Kemudian berkhutbah dia pada sembahyang Jumaat. Habis sembahyang gerhana tu baca khutbah. Khutbah tu khutbah Jumaat, bukan khutbah gerhana, khutbah Jumaat. Dan menyebut akan gerhana di dalam khutbah Jumaat itu, tapi isi kandungan khutbah itu sentuh masalah gerhana dia kata. Dan dihimpunkan padanya akan kalam pada satu khutbah, iaitu pada gerhana dan Jumaat.
Tetapi di niatnya dia Jumaat, kemudian sembahyang akan Jumaat. Dan faham? Kalau berlaku gerhana hari Jumaat, kita main masjid, sembahyang gerhana dulu 2 rakaat. Yang sembahyang itu diringankan, baca surah pendek-pendek. Habis sembahyang gerhana, khatib pun naik atas mimbar baca khutbah. Khutbah itu bukan khutbah gerhana. Khutbah tu khutbah Jumaat. Kena ikut semua syarat-syarat khutbah Jumaat, semua kena ikut. Cuma dalam khutbah tu selit masuk cerita pasal gerhana ni. Dan khutbah itu adalah khutbah Jumaat. Habis khutbah Jumaat, turun sembahyang Jumaat. Dia jadi cantum macam tu semua sekali. Masalah, dia kata gerhana matahari di akhir Jumaat. Apa pula hukum dia? Kata Imam Syafi'i, dan jika ada mentakhirkan Jumaat itu, nampakkan sembahyang gerhana matahari yang seringan-ringannya itu tidak mendapatkan khutbah dan sembahyang Jumaat, melainkan masuk waktu asar. Maksudnya kalau takut tak sempat sembahyang Jumaat kerana sembahyang gerhana, maka dia kata sembahyang Jumaat dulu. Maka dimulailah dengan sembahyang Jumaat. Kan? Kalau dia jadi terlewat. Adalah beberapa buah kampung dalam negeri Pulau Pinang ni dulu. Nak sembahyang Jumaat tak cukup orang. Tak cukup 40. Tok Siap dia bilang 35. Dia kata 35 nanti sah. Jumaat masuk dah. 1.5 dah, tak cukup 40 lagi, tunggu sah. Suruh 1-2 orang pergi turun tengok siapa tak mai lagi, pergi panggil mai. Tunggu 1.45. 1.45 nampak mai 2-3 biji motor. Bilang pula Tok Siap ni, bilang 47. Nanti 37, tak cukup lagi 40, nanti sah, tunggu sah. Tunggu dalam pada celah duk tunggu tu gerhana. Gerhana matahari. Ni nak sembahyang macam mana ni kata ni? Kalau sekiranya buat sembahyang gerhana dulu, Jumaat lepas dah. Jadi macam mana nak buat? Dia kata buat sembahyang Jumaat dulu. Lepas sembahyang Jumaat tu tengok, kalau sekiranya masih gerhana, buat gerhana pula. Kalau tak ada, lepaslah. Kerana Jumaat itu fardu, maka dia hendaklah didahulukan. Maka dimulai dengan sembahyang Jumaat. Maka jika selesai daripada Jumaat, padahal matahari sedang gerhana lagi, maka sembahyanglah ia akan sembahyang gerhana pula. Dia kata. Dan jika selesai ia daripada Jumaat, padahal jelas matahari daripada gerhana, masuk habis dah. Gerhana dah tak ada dah. Nescaya tiada disembahyangkan gerhana lagi. Dan tiada qada. Kerana bahawasanya amal sembahyang gerhana itu hanya dalam waktu gerhana saja. Maka apabila habis waktunya, maka tidaklah diamalkan dia. Dia tak ada qada sembahyang gerhana ni. Oleh kerana tak dan, kita buat qada sembahyang gerhana tak boleh. Sembahyang gerhana ni buat waktu matahari tengah gerhana. Begitu. Baik, masalah sembahyang gerhana dan sembahyang jenazah, mana yang nak dimulakan? Ni pula kebetulan ada mayat. Mayat dah bawa mayat dah masjid, masa tu jadi gerhana. Nak sembahyang mayat dulu kan, nak sembahyang gerhana dulu? Hak mana dulu? Dia kata. Kata Imam Syafi'i, dan jika berhimpun gerhana dan hari raya dan sembahyang minta hujan, yakni sembahyang istisqa dan sembahyang mayat, dimulailah dengan sembahyang jenazah dulu. Dia kata, tuan-tuan nampak tuntutan sembahyang mayat ni, tuntutan yang cukup kuat dalam agama. Itu sebab tuan-tuan, itu sebab mayat tak boleh taruh lama. Mayat tak boleh taruh lama. Kan, hari tu ada satu mayat budak pula lagi tu, budak kecil. Mati aksiden kan. Aksiden dah masuk hospital 2 hari dah. 2 hari tu pula koma, tak sedang diri. Orang koma ni macam orang mati dah lah. Kan, dia duk bergantung hidup pada supporting life tu. Dia pebuh mai tu nampak dia duk hidup. Kan, mati dah. Dah 2 hari dah duk koma di ICU tu. Hari ketiga baru kata mati. Balik mai. Balik mai tengah hari, simpan cepatlah. Kesian budak tu. 2 hari dah tak sedang diri, darah beku semua. Taruh lagi sampai esok pula. Esok baru nak simpan. Apalah mak pak ni, menyiksa mayat anak sendiri. Islam tak mahu benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi mayat yang sudah mudarat, sakit lama. Dia dah sakit setahun dah, sakit 3-4 bulan dah, sakit lama dah. Sel-sel badan ni pun dah mati setengah dah, sakit lama dah. Orang yang dah lama sakit ni bila meninggal ke bumi cepat-cepat dah. Syarak hanya membenarkan pengkebumian ini dilewatkan sikit.
sekiranya ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya si mati ni ada kes yang melibatkan kes jenayah misalnya. Perlu kepada apa, nak postmortem ke apakah, dia mati dalam keadaan yang mencurigakan. Dibimbangi takut dia mati kena bunuh ke apakah semua begitu begini, dia ada kes yang disyaki ada terlibat dengan jenayah. Maka mayat yang macam ni nak kena postmortem, nak kena cari punca apa semua, hak ni semua syarak mengiktiraf benda ni ada kaitan dengan sebab-sebab yang membolehkan dia dilewatkan sikit. Kalau alasan nak tunggu anak daripada Sabah balik, tunggu anak daripada Johor balik, tak boleh. Ini syarak tak terima alasan-alasan ni semua, kerana dia memudaratkan mayat tu. Tadi mukadimah kita baca hadis tadi, kalau dia orang baik-baik, mayat tu sendiri duk kata qaddimuni, dia kata cepatkan aku. Maka kerana itulah sebahagian daripada ulama tak benar mayat ni dilengah-lengahkan dengan doa yang tidak sabit dengan sunnah. Bawa turun di rumah semayang dah. Di rumah tu pun 3-4 kali semayang dah. Mayang-mayang atas rumah tu semayang dah. Bawa turun nak bolehkan naik atas usungan tu, doa berapa kali doa lagi. Tidak ada satu hadis pun yang suruh buat macam-macam ni semua. Yang ada hadis suruh cepat. Qaddimuni, mayat tu sendiri duk cakap tu dalam keranda tu, dalam duk cakap cepat, segerakan aku. Yang adik-beradik ni duk buat bagi lambat. Dah lah meninggal malam, nak simpan petang esok. Tuan-tuan tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mati malam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal malam. Dia dikebumikan qabla an yusbih, dalam hadis kata sebelum menjelang subuh sudah dikebumikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang besar, orang hebat, orang yang dikenali ramai, merata curug dunia orang kenal dia. Dia meninggal lepas maghrib, dia meninggal malam. Wadufina, dan dikebumikan dia qabla an yusbih, sebelum menjelang subuh. Simpan dah. Kan ni meninggal petang, simpan petang esok. Simpan awal lah, pagi lah, simpan pagi. Kalau tak mau simpan malam tu juga pun, pagi-pagi tu simpan buang lah. Pasal apa? Pasal suruhan agama ni, suruhan sabit daripada hadis-hadis yang cukup kuat, hadis yang sahih. Kemudian tak sah duk buang masa banyak-banyak. Selesai apa semua, siap semua, mandi kapan apa semua, buat turun daripada rumah, buat turun pergi masjid terus. Duk tahan pula depan rumah ni 2-3 upacara pula duk buat di situ. Doa, panggil orang tu doa, nampak ada pula seorang ustaz lagi panggil ustaz ni pula doa, 3-4 orang doa. Ya Allah, kan kita ni mereka banyak sangat. Mereka ni cukup banyak. Dah lepas dah doa, bawa jalan apa semua, sampai duk tahap mayat tu lama sangat. Tuan-tuan, kita tak mati kita tak tahu. Kita mati kita tahu bahawa amalan-amalan hak duk buat setengah-setengah ni menyusahkan kita. Kita tak mati, kita duk bagi susah orang baru mati ni. Kita mati esok baru kita tahu depa ni menyusah aku betul. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Mau dia tak mahu benda-benda macam ni semua, benda-benda yang melengah-lengahkan mayat ini tidak bagus. Begitu. Baik, dia kata sembahyang gerhana kalau berlaku pula masa ada mayat. Dia kata mana nak didahulukan? Dia kata dahulukan sembahyang mayat. Sembahyang mayat jalan dulu. Kok mana pun bagi clear dia dulu. Begitu. Maka jika selesai sembahyang jenazah, sembahyanglah atas gerhana. Atau ditinggalkan dia, kemudian sembahyang hari raya. Baru buat sembahyang raya. Dan ditakhirkan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan pada hari lain daripada hari itu. Sembahyang minta hujan ni esok buat pun tak apa. Ikut keutamaan. Kan tuan-tuan ada buku jual di kedai-kedai buku lah ni, tuan-tuan boleh beli baca lah. Tajuk dia Al-Fiqhu Al-Awlawiyat, dia panggil. Fiqh keutamaan. Kan? Yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kan Al-Fiqh Al-Awlawiyat. Aula maksudnya utama lah. Lebih aula, lebih utama. Fiqh keutamaan maksudnya dia buat macam ni lah. Kalau bertembung 3-4 benda, hak mana nak dulu, hak mana nombor 2, hak mana nombor 3, dia tolong susun bagi kat kita. Pasal kadang-kadang kita tak tahu susun. Hak mana kita nak utamakan? Segerakan mayat kau utama ataupun tunggu anak balik mai tengok utama? Yang ni. Bagi setengah orang dia kira anak balik mai tengok itu lebih utama.
Anak balik mai tengok dia boleh buat apa? Tak boleh buat apa, dia balik mai tengok muka gitu aja. Lepas tu yang lebih utamanya anak tu doa untuk mak pak dia, itu yang lebih utama. Tunggu ni mayat ni jadi delay, tunggu tak boleh nak ke bumi no, pasal nak tunggu anak balik daripada Johor no. Tunggu yang patut ke bumi pukul 11 tunda tolak pergi pukul 4. Pasal apa? Nak tunggu anak daripada Johor balik mai, nak tunggu Sabah Sarawak balik mai. Dia balik mai, dia tengok gitu teriak meraung sekali, orang bawa mayat pergi semayang, dia tak semayang mayat. Tak apa pun, tunggu sampai sungguh-sungguh balik mai, dia nak imamkan semayang mayat pak dia. Dah tunggu punya susah payah, balik mai nak dengar dia teriak aja. Lepas tu pergi semayang, orang lain semayang. Ini yang dikatakan mana keutamaan. Keutamaan diukur dari segi agama, bukan ukuran adat. Ini benda-benda macam ni agama bagi penekanan. Dia kata jadi utamakan sembahyang mayat dahulu daripada sembahyang gerhana, dahulu daripada sembahyang raya, dahulu daripada sembahyang minta hujan. Bahkan sembahyang minta hujan ni buat hari lain pun tak apa. Dia kata begitu. Masalah gerhana matahari dan hukum sembahyangnya, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dan telah ijma' ulama' atas bahawasanya sembahyang gerhana itu sunat. Dia kata. Dan bermula mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama bahawasanya sunat memperbuat dia dengan berjemaah. Sembahyang gerhana ni sunat secara berjemaah. Dan kata Al-Iraqiyun, iaitu sembahyang bertunggal, sembahyang seorang. Ini pendapat ulama-ulama Iraq, begitu. Dan bermula hujjah al-jumhur ialah segala hadis sahih dalam Muslim dan juga lainnya. Jadi ceritanya sunat, dan sunat pula lagi buat secara berjemaah bagi sembahyang gerhana ni. Masalah kelakuan sembahyang gerhana dan ikhtilaf ulama padanya, hak ni nak gerhana kita tak payah baca itu. Bawah tu berlainan riwayat hadis pada sembahyang gerhana mana yang asah, yang ni pun ulang yang tadi tak payah baca. Tuan-tuan buka muka sebelah, muka surat 454. Kita tengok bab baru tu, bab majaa kaifal qiraah fil kusuf, iaitu bab yang datang ia bagaimana baca dalam sembahyang gerhana. Apa bacaan sewaktu sembahyang gerhana? Ketahuilah saudaraku, bacaan dalam sembahyang gerhana itu telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yakni dua hadis. Dia kata pertamanya iaitu an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusuf la nasma'u lahu sautan. Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya telah sembahyang dengan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jemaah pada sembahyang gerhana, maka tidaklah kami dengar baginya suara pada bacaannya. Ini satu hadis. Sahabat kata kami sembahyang dengan Nabi sembahyang gerhana, Nabi baca tak dengar pun. Maksudnya baca pelan macam baca sembahyang Zuhur, sembahyang Asar begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah, dan katanya lagi hadis Samurah itu ialah hadis yang gharib lagi hasan. Hadis yang kedua ialah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusuf wa jahara bil qiraati fiha. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia akan sembahyang gerhana dan menyaring ia dengan bacaan padanya. Itulah. Mai pula satu hadis kata Nabi sembahyang gerhana tapi Nabi baca deras. Ini zahir nampak macam hadis ni belaga antara satu sama lain. Satu hadis kata Nabi sembahyang gerhana baca pelan. Mai satu hadis pula kata Nabi sembahyang gerhana baca deras. Betul-betulnya pelan ke deras? Dia ada banyak tuan-tuan, bukan hak ni saja. Dia ada beberapa bab lain yang kadang-kadang kita jumpa hadis yang nampak macam belaga. Contohnya hadis larangan duduk atas kubur. Kan? Ada hadis kata haram terus, tak boleh duduk atas kubur. Bahkan Nabi kata pula lagi, kalau siapa duduk atas kubur, kalau dia tahu berapa berat dosa, berapa berat azab yang Tuhan akan kenakan kepada orang yang duduk atas kubur, dia sanggup duduk atas bara api sampai terbakar baju, sampai terbakar kulit. Dia sanggup itu lebih daripada dia duduk atas kubur. Kerana azab yang akan dikenakan kepada orang yang duduk atas kubur lebih teruk daripada azab
yang menimpa orang yang duduk atas bara api. Dan hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Pula satu hadis kata Nabi SAW biasa pergi ke satu pengkebumian mayat, kemudian Nabi duduk di tepi itu. Kan? Jadi orang bila jumpa dua hadis ni, dia kata ni apa ni? Ada hadis kata tak boleh. Lepas tu kata pula kalau duduk ni azab lebih teruk daripada orang yang duduk atas bara api sampai terbakar baju. Ni pula hadis kata Nabi duduk ni betul-betul macam mana? Jadi benda ni tuan-tuan, kita kena cari penyelesaian. Apa penyelesaian dia? Ni pun sama juga. Hak satu kata Nabi semayang baca pelan, hak satu kata Nabi semayang gerhana baca deras. Betul-betulnya pelan ke deras? Dia ada penyelesaian dia. Penyelesaian dalam masalah duduk atas kubur ni, dia kata kalau sekiranya di bawah tu ada kubur, maka haram duduk. Haram itu haram mutlak. Kalau sekiranya di bawah tu tak ada mayat, tak ada kubur, tuan-tuan, ada kawasan setengah tempat kubur, di tepi tu ada jalan. Tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan tengok perkuburan Baqi' di Madinah, dia ada buat jalan. Hak dalam petak tu kubur, atas kubur tu tak boleh duduk, haram mutlak. Di jalan ni kalau duduk tak salah. Pasal apa? Pasal dia jalan di bawah tak ada kubur, walaupun jalan tu duduk dalam kubur. Pasal bawah dia tak ada kubur. Maka Nabi bila pergi menghadiri satu pengkebumian mayat, Nabi duduk. Nabi tidak duduk atas kubur, Nabi duduk jalan di tepi kubur. Dia ada penjelasan dia. Dah, mereka kata ni ada hadis kata Nabi duduk, apa salahnya duduk? Dia berhujah dalam keadaan dia tak tahu hujung pangkai cerita. Ini masalahnya. Kita tengok apa penyelesaian kepada dua hadis yang kata Nabi baca deras semayang jenazah, ini semayang gerhana, Nabi baca pelan semayang gerhana. Dia kata masalah bacaan nyaring dalam semayang gerhana dan khilaf ulama padanya. Wahai saudaraku, dengan dua hadis dalam masalah itu jadilah perselisihan ulama. Kata At-Tirmizi, sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada hadis yang pertama dalam masalah itu, dan ialah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ada sebahagian kata baca pelan. Dan setengah daripada ahli ilmi berjalan kepada hadis yang kedua. Maksudnya apa? Dia kata semayang gerhana baca deras. Ada dua golongan, satu golongan pegang hadis pertama, ada satu golongan pegang hadis kedua. Dan inilah perkataan Imam Malik bin Anas dan Ahmad dan Ishaq. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya nyaring dalam sembahyang gerhana itu ialah pada gerhana bulan. Dia kata ini di sisi ashab kita dan jumhur, kerana bahawasanya mazhab kita dan mazhab Malik dan Abu Hanifah dan mazhab Al-Lais bin Sa'ad dan jumhur fuqaha bahawasanya tiada dinyaringkan pada bacaan dalam sembahyang gerhana matahari. Itu penyelesaian dia. Penyelesaian dia apa? Kalau gerhana matahari siang baca pelan. Kalau gerhana bulan, semayang gerhana bulan malam baca deras. Hadis yang kata Nabi ada waktu semayang gerhana baca pelan, ada waktu semayang gerhana baca deras, hadis tu tak sebut gerhana apa. Maka yang kata Nabi baca pelan itu ialah gerhana matahari. Hak kata Nabi baca deras itu ialah gerhana bulan. Tapi sahabat yang meriwayatkan hadis ni dia tak habaq gerhana apa, maka jadi masalah kepada orang kemudian ni. Itu penyelesaian dia. Tapi kalau orang yang tak faham tentang penyelesaian ini, dia kata apa? Dia kata ada, kata deras ada, dia kata ikut suka, nak deras, nak pelan-pelan. Dia kata lagu tu. Kan? Itu penyelesaian dia. Baik. Kemudian tengok bawah tu pula. Bawah tu dia hurai yang tu lah. Bawah tu Fatihah dalam semayang gerhana dan khilaf ulama padanya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dan telah sepakat ulama atas bahawasanya baca Fatihah dalam qiyam yang pertama daripada tiap-tiap rakaat semayang gerhana. Dan khilaf mereka pada membaca Fatihah dalam qiyam yang kedua. Maka bermula mazhab kita dan mazhab Malik dan jumhur ashab bahawasanya tiada sah sembahyang melainkan dengan membaca Fatihah padanya. Dan kata Muhammad bin Maslamah daripada Al-Malikiyah, tiada dibaca Fatihah pada qiyam yang kedua. Tuan-tuan faham? Sepakat ulama mengatakan masa takbir Allahu Akbar, lepas tu baca Fatihah, yang tu mesti baca. Lepas tu baca suratul Baqarah. Lepas tu rokok. Lepas rokok bangkit pula tu nak baca ke tak Fatihah?
Di sini khilaf ulama. Sebahagian kata bangkit pula tak payah baca. Baca surah yang berikutnya saja. Tak payah baca Fatihah dah. Tapi Imam Syafi'i dia kata apa? Baca Fatihah tiap-tiap kali bangkit daripada rakaat. Maksudnya sebelum suratul Baqarah baca Fatihah. Sebelum surah Ali Imran baca Fatihah. Sebelum surah An-Nisa baca Fatihah. Sebelum surah Al-Maidah baca Fatihah. Jadi Fatihah ni pada tiap-tiap kali. Sebelum rakaat baca, bangkit pada rakaat baca, mesti baca pada tiap-tiap kali. Itu yang diputuskan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik, masalah qiyam bagi sembahyang gerhana dan khilaf ulama padanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah ittifaq segala ulama atas bahawasanya qiyam yang kedua daripada sembahyang gerhana dan rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama pada sembahyang gerhana adalah lebih pendek daripada qiyam yang pertama, dan rakaat yang pertama daripadanya. Hak ni hak kita terang dah tadilah, tak payah baca. Turun. Bawah tu masalah. Dia kata memendekkan bacaan dan rakaat dalam sembahyang gerhana, apa hukumnya? Apa hukumnya kalau kita tak baca suratul Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, tak baca. Kita nak baca inna a'tayna wal asri, kira duk main pendek-pendek saja, boleh ke tak boleh? Dia kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah ittifaq, telah sepakat ulama sunat memanjangkan bacaan dan memanjangkan rakaat pada kedua rakaat sembahyang gerhana, sebagaimana datang ia pada beberapa hadis. Dan jikalau sekiranya merengkahkan seseorang atas Fatihah saja pada tiap-tiap qiyamnya dan menunai ia akan tamakninahnya pada tiap-tiap rakaat, nescaya sah sembahyangnya dan luput akan dia oleh fadilah. Boleh saya kata, daripada tak buat langsung. Kan? Berapa kali gerhana dah tak pernah buat sembahyang sunat gerhana, tak pernah buat. Kan? Ada tak pernah buat langsung. Sembahyang gerhana tak pernah buat, sembahyang apa sunat tasbih tak pernah buat, sembahyang apa tak pernah buat. Dia ada buat sembahyang fardu aja. Kan? Orang aja kalau orang biasa tak buat tak apa, ustaz pun ada tak biasa buat. Orang buat sembahyang gerhana, dia takut pergi masjid, takut orang suruh dia imam, dia kata. Ada juga macam tu, nakal sungguh. Kan? Sembahyang mayat pun takut nak pergi. Takut nak pergi. Orang jumpa dia tengah jalan, kata jom ni ada mayat ni, kawan kita ni, jom pergi. Tak apa pergi dulu tu. Pasal dia takut, dan lagi dia pergi tengok, ustaz ada, tolak ustaz dia imam. Dia tak tahu nak berdiri tang mana. Oh kalut macam ni. Dia tak tahu ni nak berdiri tang mana, kepala ke, pinggang ke, kaki ke. Tengok macam apa bungkuih panjang lagu tu aja, kepala belah mana pun dia tak tahu. Kalau tahu pun aku nak berdiri tang kepala ke, tang pinggang ke, tang kaki ni, duk jadi iya baik tak sabi ada dah. Kan? Ada je tahan tengah jalan, jom pergi sembahyang mayat. Tak apa ikut sembahyang pukul apa dia tanya. Orang abang kata sembahyang pukul 5. Tak apa saya balik rumah saya, balik tengok buku. Ada juga. Nakal semua. Balik tengok buku, cari buku, buka baca mayat ni. Takut sekali lagi orang tolak dia jadi imam. Takut buka baca. Oh kalau perempuan mau duduk di pinggang, okey. Baru pergi. Oh kalut lah kalau sampai macam tu kan. Sampai sembahyang hak macam tu, hak lazim biasa sangat orang buat pun duk keliru lagi. Kan? Ada pula kata, aku ni bukan pasal apa, aku sembahyang mayat aku reti, aku tak reti hak doa selepas bagi salam tu. Hak tu pula dah. Tuan-tuan, tidak sabit daripada hadis Nabi. Lepas apa sembahyang, lepas assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang mayat, assalamualaikum warahmatullahi, ada lagi doa. Tak sabit. Sembahyang mayat ni sembahyang tu saja, hak 4 takbir tu saja. Habis assalamualaikum warahmatullahi, habis angkat mayat buat pergi. Nak segerakan dia. Ada satu tempat saya pergi tu panjang tuan-tuan. Dah sembahyang jenazah, tak apalah yang tu. Dah habis sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, tahlil dulu dalam berdiri tu. Ya Allah, mayat duduk tengah, duduk tahan depan, tahlil dulu. Lepas tu baru doa lagi, doa pula lagi serang lagi. Mereka sungguhlah, kan mereka yang tujuan orang hadap buat ni, tujuan dia ingat nak bagi lagi elok. Itu tujuan dia, tujuan baik, bukan tujuan jahat. Tujuan baik, tapi dia tak tahu hak tujuan baik itu rupanya melanggar nas. Itu pula masalah lain. Kan?
Tuan-tuan, kita selalu dengar orang sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat yang baik, kalau cara tak kena, tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Orang duk abang macam tu. Matlamat baik. Kita nak buat masjid ni. Masjid ni kita rasa tak cukup besar bila jemaat sampai overflow. Kita nak perbesar masjid. Kita duk buat anjuran nak minta derma orang, minta orang derma, suruh derma untuk nak buat masjid. Dah setahun dah minta derma, baru dapat 2,000. Jadi jawatan kuasa masjid bincang-bincang macam mana nak buat ni, payah sangat nak dapat duit ni. Kita panggil Siti Nurhaliza mai. Matlamat kita panggil dia main menyanyi. Ni matlamat kita nak kutip duit orang. Boleh ke tak boleh? Matlamat kita ni nak kutip duit orang, nak buat masjid. Matlamat baik. Tapi kita buat dalam bentuk tadi ni, buat konsert, hiburan, panggil nak kutip duit nak buat masjid. Boleh ke tak boleh? Ini al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat comel elok macam mana pun, cara tak elok, agama tak mahu. Dan kaedah ni diguna pakai dalam semua keadaan. Kita duk ingat ni lagi panjang kita wirid, kita zikir, kita meratil, kita doa lagi panjang kat dia, baguslah untuk dia. Dah, pasal apa? Pasal nas suruh bagi cepat mayat. Maka itu lebih utama, diberi keutamaan daripada benda-benda hak kita duk sangka kata baik. Dia macam tu. Baik. Masalah dia kata sujud bagi sembahyang gerhana panjang ataupun pendek. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada sunat memanjangkan sujud. Kata jumhur ashab kita tiada dipanjangkan dia, bahkan dipendekkan dia atas kadar pada sekalian sembahyang. Ini pula ada beza di kalangan ulama pula. Dia kata sujud tak payah panjang lah, sujud ikut kadar sujud biasa, tak payah panjang sangat begitu. Dan kata al-muhaqqiqun, setengah daripada mereka itu mensunatkan panjang seumpama rukuk dan dahulu daripadanya. Dan inilah dia yang dinaskan bagi Syafi'i dalam Al-Buwaiti. Imam Syafi'i dia pegang pada nas kata Nabi sujud panjang, sujud panjang. Itu kata Imam Syafi'i. Dan inilah yang sahih. Dia kata yang sahihnya ialah sujud panjang, sama panjang dengan hak kita baca tadi begitu. Baik, masalah mengucap a'uz dan berdoakah pada waktu bangkit daripada rukuk ni, ta'awuz ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebelum baca Fatihah. Adakah dalam sembahyang gerhana sebelum baca Fatihah tu disunatkan juga a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tonton tengok benda kecil-kecil macam ni pun dibincangkan. Sunat ke tak baca ni, kita berta'awuz ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan berkata orang yang sembahyang gerhana pada tiap-tiap kali bangun daripada rukuk akan lafaz sami'allahu liman hamidah. Kemudian berkata ia pada mengiringinya akan lafaz rabbana lakal hamd hingga akhirnya. Dan bermula yang asahnya sunat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim pada permulaan Fatihah pada tiap-tiap qiyam. Sunat. Tuan-tuan, sunat kita ta'awuz ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim ni apabila nak baca apa-apa ayat Quran. Kalau kita nak baca awal surah, sunat kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan sunat kita bismillahirrahmanirrahim baru baca surah. Tapi kalau kita ambil ayat tengah-tengah, start ya ayyuhallazina amanu, ambil ayat tengah, maka disunatkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim saja, kemudian terus sambung dengan ayat Quran kalau kita nak tebuk tengah-tengah ayat. Begitu. Kan macam orang ceramah, orang apa pun bila dia nak baca ayat Quran sunat a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca ayat Quran. Sunat berta'awuz. Jadi dia kata samalah macam sembahyang sunat gerhana pun sunat mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baru bismillah, baru baca Fatihah. Dan kata qil diringkaskan atasnya pada qiyam yang pertama. Ada pendapat kata baca hak Fatihah yang pertama tu saja, lepas itu dah rukuk bangkit pula tak payah a'udzubillah dah, dia kata pakai hak sekali mula aja. Itu pendapat yang dhaif. Masalah sembahyang gerhana dalam masjid kah ataupun di luar yang lebih baik, dia kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, sunat memperbuat sembahyang gerhana itu dalam masjid yang disembahyangkan padanya jemaah. Tuan-tuan, dalam Islam, tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada dua istilah saja. Satu dia panggil masjid, satu dia panggil musalla. Kan? Dalam Islam kalau berdasarkan nas lah, masjid maksudnya tempat yang digunakan secara lazim untuk sembahyang solat fardu, itu masjid.
Maka dalam Islam tidak timbul istilah surau. Ini masalah. Dalam Islam tak ada. Dia masjid semua. Tempat yang memang kita buat tempat sembahyang fardu, dia panggil masjid. Kan? Dalam masyarakat kita ni ada masjid, ada surau. Masjid hak buat jemaat. Surau tak buat jemaat. Tapi sembahyang waktu hari-hari orang buat sembahyang 5 waktu. Di surau tu cuma tak buat jemaat. Kerana tak buat jemaat panggil surau. Hak buat jemaat baru panggil masjid. Dalam nas agama ni, dia masjid tempat yang lazimnya dibuat sembahyang fardu, masjid. Musalla ni tempat yang orang duk buat sembahyang raya. Setahun sekali pakai padang tu untuk sembahyang raya. Tempat yang buat sembahyang raya tu dia panggil musalla. Musalla maksudnya tempat sembahyang. Masjid maksudnya tempat sujud. Tiap-tiap kali nak sembahyang fardu orang pergi sujud di situ. Dia panggil masjid. Itu beza dia. Cuma dalam apa nama fiqh, khususnya fiqh alam Melayu ni, dia ada beza masjid dengan surau. Kalau surau tak boleh buat sunat tahiyat masjid. Pasal apa? Pasal dia kata surau. Dia timbul hukum daripada pembahagian masjid dan surau. Kan? Dalam mazhab Hambali dia hukum masjid semua. Kan tuan-tuan pergi Mekah, Masjidil Haram masjid lah. Kan? Buat jemaat semua di Masjidil Haram. Tu dekat dengan Dar Bilal tu. Kita sa'i daripada Safa ke Marwah. Ujung Marwah tu ada satu hotel. Tepi hotel belah kiri. Kalau kita daripada Safa nak pergi ke Marwah tu, hotel besar depan, belah kiri hotel besar tu. Sebelum nak pergi direct hotel Makkah tu. Situ ada satu Dar Bilal, dia panggil hotel Dar Bilal. Situ ada satu tempat sembahyang. Orang sembahyang fardu di situ. Cuma jemaat tak buat situlah, jemaat Masjidil Haram lah. Sembahyang sunat tahiyat masjid di situ. Sembahyang sunat tahiyat masjid di situ. Itu dalam mazhab Hambalinya begitu. Kan? Jadi kita ada masalah. Bila timbul masalah masjid dengan surau, dia timbul lagi banyak masalah lain. Contohnya apa? Dia timbul masalah surau 2 tingkat. Sembahyang bawah, sembahyang atas dapat tak jemaah, dia timbul macam-macam cerita lah. Sedangkan benda ni tidak dibincangkan di dalam nas-nas hadis. Tak ada perbincangan. Tuan-tuan tengok, ada surau dia buat satu tangga turun daripada tempat imam, tangga kona turun mai di bawah ni nak sambung orang sembahyang jemaah di bawah. Kena ada tangga. Tangga tu pula ada syarat pula, mesti tangga tu bukan macam tangga feri. Tangga feri naik tegak macam tu dia tak mau. Dia mau tangga yang biasa dan lalu satu orang keluar masuk boleh. Lepas tu kena ada pula satu orang pula duduk betul dengan tangga tu. Dia ni dipanggil rabitah. Dia panggil orang yang mengikat antara orang atas, jemaah atas dengan jemaah bawah. Hak pengikat ni dipanggil rabitah. Ini tuan-tuan buka dalam Matla'ul Badrain, dia bincang benda ni. Kena ada satu rabitah. Kemudian makmum hak semayang ni di belakang rabitah ni pula, dia mesti kemudian pergerakan daripada pergerakan rabitah. Rabitah pula mesti kemudian pergerakan daripada pergerakan imam atas. Dia celau habis. Dia timbul masalah tu tidak ada dalam hadis. Kita pergi buat masalah tu, kemudian jadi masalah kat kita. Nampak? Ini perbahasan dalam kitab-kitab apa nama macam Matla'ul Badrain macam apa, dia timbul perbahasan macam ni. Kemudian surau, ini dalam Matla'ul Badrain macam surau. Surau ni macam petak ni kan. Katalah apa nama ni, balik sini dinding ni ada saf. Balik sini dinding ada saf. Saf balik sini dinding ni tak dapat pahala berjemaah. Ini kalau ikut Matla'ul Badrain macam tu. Saf balik sini dinding ni tak dapat. Pasal apa? Pasal dia tak sambung dengan saf ni. Hak tak dapat hak betul dengan pintu tu. Hak saf betul dengan pintu tu dan ke belakang dapat. Depan dia tak dapat. Pasal apa? Pasal dia anggap putus saf. Kalau ikut Matla'ul Badrain, dia jadi susah ni nak kena pecah dinding ni nak bagi sambung saf tu. Ni kena pecah dinding ni. Kalau tidak hak duduk depan ni tak dapat. Kalau surau, kalau masjid baru dapat, dia kata. Jadi kalau tuan-tuan biasa baca Matla'ul Badrain dengan mana-mana guru, tuan-tuan akan jumpa lah timbul masalah-masalah ni. Balik pakai duk punggah surau masing-masing lah. Pecah dinding kot, pecah kot ni, tangga buat bagi. Kan? Baik, masalahnya ialah apa nas yang menyatakan macam tu. Kalau sekiranya ikut nas, dia kata kalau surau 2 tingkat sekalipun tak perlu tangga, tak perlu apa. Dia kira yang penting makmum hak duduk, kalau kata imam semayang bawah, makmum lain semayang di atas.
Yang pentingnya makmum di atas tahu setiap kali pergerakan imam rokok, istidah, sujud, sama ada tahu dengan nampak ataupun tahu dengan dengar mikrofon pembesar suara, sah sembahyang itu. Nampak? Ini benda-benda yang kadang-kadang jadi pertikaian dalam masyarakat, sedangkan benda itu tidak sepatutnya menjadi pertikaian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ni pula dia nak beritahu kat kita, sembahyang apa nama gerhana ni di mana? Di masjid kan lebih baik ataupun buat di musalla, di padang kan lebih baik? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, sunat memperbuat sembahyang gerhana itu dalam masjid yang disembahyangkan padanya Jumaat. Kata ashab kita, dan hanya sahaja tiada dikeluarkan sembahyang gerhana ke tempat lapang yang luas, kerana takutkan luputnya dengan habis gerhana, maka sunat bersegera dengan dia. Maka sunat sembahyangkan dia dengan berjemaah, dan harus juga bertunggal, dan disyarakkan juga bagi perempuan dan abdi dan orang yang musafir dan sekalian orang yang sah sembahyang akan sembahyang gerhana itu. Dia kata lebih baik buat di masjid, jangan buat di padang. Pasal apa? Pasal gerhana ni kadang-kadang sat je, 15 minit gerhana. Kita baru buat pengumuman kereta keluar macam duk umum pampir dulu ni kan, buh speaker atas bumbung, Assalamualaikum tuan-tuan, kita akan buat sembahyang gerhana di padang sekolah menengah, sekolah kebangsaan Pematang Tok Kandu. Bagi tahu apa semua itu gini, elok dia niat bawa speaker ni balik rumah, gerhana apa habis. Tak dan nak impun orang atas padang. Maka dia kata sembahyang gerhana ni oleh kerana dia sat saja berlaku, nampak berlaku gerhana, terus sembahyang di masjid. Orang anak karyah tahu dah bila gerhana masjid akan buat sembahyang gerhana. Bila gerhana aja pakat tuju main masjid, tahu dah memang buat di masjid. Kalau tidak tak tahu ni padang sekolah mana pula hari ni, gitu kan. Jadi segera ke masjid, bila tengok gerhana segera ke masjid, dan sembahyang gerhana dibuat di masjid. Dia kata gitu. Itu adalah yang lebih afdal. Dia kata masalah bang ataupun qamatkah bagi sembahyang gerhana, perlu kepada bang ke dah kan? Nak sembahyang gerhana ni perlu bang dulu dah, begitu. Jadi gerhana pukul 10 misalnya, tu dia bang bertanak bagi orang sembahyang, adakah perlu bang untuk sembahyang gerhana? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, disunatkan menyeru bagi orang yang sembahyang gerhana kerana sembahyangnya sunat. Kita panggil orang suruh mai sembahyang gerhana ni dengan seruan yang berbunyi as-salata jami'ah, as-salata. Tuan-tuan baik ni di masjid-masjid boleh sebut baris, tak betul. As-salatu jami'ah, dia kata as-salatu, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah, dia kata as-salatu. Dari segi nahwu Arab tak betul, dia kena kata as-salata, as-salata jami'ah rahimakumullah. Kan dia ada cerita lah dalam nahwu Arab ni, sebab dia ada fa'il yang mahzuf. Dia kata ayat tu sebenarnya hak lengkap, dia kata ta'al nusalli salatal jami'ah, ta'al nusalli salata jami'ah. Jadi ada perkataan ta'al tu mai lah Arab kata ta'al hina, mai ta'al nusalli salata jami'ah, mai kita sembahyang secara berjamaah. Jadi perkataan sembahyang tu dalam i'rab nahwu Arabnya dia kata maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni mesti baca baris atas, mesti baca baris atas. Jadi seruan untuk orang nak sembahyang ni as-salata jami'ah, as-salata. Sembahyang raya pun orang sebut yang ni, sembahyang mayat pun ada kadang-kadang orang sebut kan, nak ajak orang sembahyang jemaah ni as-salata jami'ah, begitu. Baik. Dan telah ijma' mereka itu akan bahawasanya tiada dibangkan bagi sembahyang gerhana dan tiada diqamatkan. Tak ada bang, tak ada qamat lah. Memadai dengan seruan as-salata jami'ah. Orang dah tahu dah, kata itu seruan untuk ajak sembahyang berjemaah. Masalah gerhana bulan sembahyangkah juga baginya? Kata Imam Nawawi, telah berkata Imam Syafi'i dan sekalian fuqaha ashabul hadis akan sunat sembahyang bagi gerhana bulan, seperti mana sifat sembahyang gerhana matahari juga. Dan diriwayatkan dia daripada satu jemaah daripada sahabat dan lain daripada mereka itu, dan kata Malik dan Abu Hanifah tiada sunat sembahyang gerhana bulan sebagaimana sembahyang gerhana matahari. Ada pendapat kata sembahyang gerhana bulan tak payahlah, tak ada sunat buat, sembahyang gerhana matahari saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat bagi sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana kira sunat sembahyang.
Masalah dia kata khutbah bagi sembahyang gerhana apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada khutbah bagi sembahyang gerhana. Maka kata Imam Syafi'i dan Ishaq dan Ibnu Jarir dan fuqahaul ashabul hadis, disunatkan kemudian daripadanya berkhutbah. Jadi maknanya khutbah sunat bagi sembahyang gerhana. Dan kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tiada disunatkan yang demikian itu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata sunat pun tak. Sembahyang tu saja sunat, khutbah tidak sunat. Imam Syafi'i kata sunat, dia kata. Dan bermula dalil Syafi'i ini ialah hadis yang sahihah di dalam As-Sahihain dan lain daripada keduanya, bahawasanya Nabi SAW berkhutbah kemudian daripada sembahyang gerhana. Imam Syafi'i dia berpegang pada hadis yang mengatakan Nabi ada khutbah dalam sembahyang gerhana ni. Khutbah pada sembahyang gerhana dan kelakuannya, kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Um, dan berkhutbah imam pada sembahyang gerhana pada siang hari akan 2 khutbah. Maka duduklah ia pada khutbah yang pertama pada waktu naik mimbar. Itu cara dia. Naik, duduk dulu. Naik tu, duduk dulu. Kan? Lepas tu saat lagi, kemudian bangun berdiri. Lepas duduk saat tu baru bangkit berdiri. Maka apabila sudah selesai daripada khutbah pertama, duduk pula. Antara 2 khutbah tu duduk pula. Kemudian bangun pula ia, maka berkhutbah dia ke khutbah kedua. Maka apabila selesai dia, turunlah dia daripada atas mimbar itu. Macam sembahyang jemaah lah. Kan naik-naik tu, khatib Assalamualaikum warahmatullahi, duduk. Duduk saat bangkit balik. Bangkit balik, barulah mula khutbah. Begitu. Kata Imam Syafi'i, dan dijadikan khutbah gerhana itu seperti segala khutbah lain. Memulai dia dengan alhamdulillah, selawat ke atas Nabi SAW, dan memberangsangkan orang-orang suruh buat baik, suruh mereka taubat dan hampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biarlah khutbah itu pada tempat sembahyang, dan sembahyang itu dalam masjid, sekira-kira tempat sembahyang jemaah, bukan sekira tempat sembahyang raya. Dia kata kalau buat di masjid, terus buat di padang. Dan jika ditinggalkan yang sedemikian itu, maksudnya tak buat di masjid, dia pergi buat atas padang juga, padahalnya sembahyang ia pada tempat lain, pergi buat atas padang, memadai akan dia, boleh juga. Dia kata insya-Allah, dia kata boleh lah, dia kata tak jadi salah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tajuk selepas ni bab fi salatil khauf, sembahyang takut ni, saya ingat tak payah baca lah. Dia ada panjang 5 muka surat tu ada, dan dia ni kurang berkaitan, bukan tak penting, tapi kurang berkaitan, jarang, tak berlaku lah begitu. Ataupun saya akan bagi satu ringkasan aja. Saya baca hadis dia, kemudian saya cerita yang macam mana kaifiat dia, cukup lah. Yang tu cukup, saya baca dia panjang yang tu. Dan dia pun kurang berkaitan. Sekali lagi kita ni benda bila kurang berkaitan ni, kita pun kurang segar dan dia masalah lagi, kan? Lepas ni insya-Allah kita sambung muka surat 62 bab ma jaa fi sujudil Quran, cerita tentang sujud Al-Quran, ataupun kita sebut sujud tilawah. Dia ada banyak sebutan lah, sujud Al-Quran, sujud tilawah, kan? Bila orang baca ayat sajdah, kan? Bila main ayat sajdah ni, walaupun ayat daripada surah Al-Alaq, kan, wasjud waqtarib, nu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nu ujung dia kata wasjud waqtarib, itu ayat sajdah. Dia ada beberapa belah tempat dalam Quran. Bulan depan kita akan terang satu-satu tempat dia apa dia. Dan dia bila dengar aja bacaan ni, bacaan ayat sajdah ni, kita disunatkan sujud. Dan jadi satu kes di sebuah masjid di daerah Sungai Petani waktu ni, pagi jemaat tu, imam tu baca surah Al-Alaq, baca Iqra, kan, sampai ayat tu wasjud waqtarib, dia sujud tilawah, sujud sajdah. Bila dia sujud, makmum sudah jadi berselera. Sebab makmum ni fahamnya kena baca surah sajdah, alif lam tanzil tu, lain daripada tu kira tak boleh sujud lah. Kan, silap faham nak baca mana. Pasal dia selama-lama ni dia duk biasa orang baca sajdah, bukan baca Iqra.
Main-main imam tu baca Iqra. Jadi susah kan? Apa pula ni dia kata ni baca Iqra pergi sujud ni. Dia jadi masalah. So ada sebahagian ikut imam ni, hak sebahagian lagi terus bersila. Karut dia ni. Kan? Karut dia kata. Lepas pada tu dia ambil pula mikrofon, buat pengumuman pula kat orang. Kata tu imam tu sembahyang tak betul. Oh, jadi karut tentang kita tuan-tuan. Nak ambil apa-apa tindakan biar sahih dulu. Jangan kita buat tindakan kemudiannya orang nampak kita tak betul. Muka nak buat tak mana? Itu masalah. Kita buat satu benda, kita tak siasat dulu. Tentu tak betul ya kita buat tu. Kita malu sendiri ya. Kita malu sendiri. Jadi kita nak duduk tang mana? Ini masalah dia. Jadi tuan-tuan, kita akan tengok tajuk ni lah, fi sujudil Quran ni, sujud Quran ataupun sujud tilawah ataupun sujud sajdah. Benda yang sama lah. Sunat sujud apabila baca ayat yang ada ayat sajdah. Bukan baca surah sajdah saja. Okey, satu. Yang kedua ni tentang kita sebut di Taman Kerayan baru ni surah At-Tin ni. Kan? Surah At-Tin ni. Wat-tini waz-zaitun, kan? Habis surah tu dia kata alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian kita duduk dengarkan dalam banyak masjid orang disebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sama macam setengah orang dia sebut masa Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Amin, kan? Dua perbuatan ni dia tidak sabit daripada hadis yang kuat. Ada satu hadis tentang surah At-Tin ni yang kata bala wa ana ala zalika minasyahidin, ada hadis, tapi hadis itu tidak cukup kuat untuk dibuat hujah. Jadi lebih selamat kita baca di luar sembahyang. Kalau kita tak sembahyang ataupun kita baru sampai di masjid, kita duduk berjalan nak masuk mai, imam baca surah At-Tin, imam sampai dekat ujung tu alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita tak sembahyang lagi, kita nak kata bala wa ana ala zalika minasyahidin, okey. Tapi kalau kita dalam semayang, kita kata dibimbangi, kata-kata itu dianggap sebagai kalam ajnabi. Dia kata perkataan yang luar daripada semayang, maka berkata-kata secara sengaja di dalam sembahyang membatalkan sembahyang. Takut yang tu kan? Jadi benda yang tidak pasti macam tu kita jangan buat lah. Kita buat di luar semayang kan? Takut saya lagi sajalah kan? Sajalah. Jadi itulah, kadang-kadang kita ada baca dalam kitab-kitab lain pun dia kata sunat, kata dia tak terang pula sunat dalam semayang ke luar semayang, maka dia menjadi masalah. Di sinilah perlunya tuan-tuan kita tahu ilmu tentang hadis. Bila kita tahu ilmu tentang hadis, kita tahu sama ada hadis tu boleh digunakan untuk buat hujah dan beramal ataupun tak boleh. Baru kita tahu. Nah, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kita buat amalan yang tidak salah daripada amalan Islam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia dalam sebelum semayang ni kan, dia dalam agama ni dia kira lepas qamat tu semayang. Setengah imam ni dia ambil panjang sangat, macam-macam arahan nak bagi masa tu. Sekali lagi dia dengan baca macam-macam apa ni, arahan sawu sufu fakum tu memang ada sabit daripada hadis. Hak tu saja nak mengingatkan orang suruh bertisah. Lepas tu dia pergi sambung lagi pula macam-macam semayang lah dengan khusyuk lah apalah semua, satu ceramah pula jadi tentu kan. Tak boleh, yang tu direngkahkan sajalah. Adapun amalan yang orang duk baca, imam kadang-kadang dia sebelum start semayang dia baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq semua, sebab dia ambil sempena daripada surah-surah tu surah yang mengingatkan tentang was-was syaitan. Dia baca tu dengan tujuan supaya mudah-mudahan lah dia kata dengan baca tu dia terlepas daripada was-was syaitan, tetapi tidak ada sabit daripada amalan sunnah Nabi.
Dia macam tu. Dia elok lepas orang qamat ni, ingat yang tu ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salah. Yang tu ada sabit daripada hadis. Kan? Kalau di Mekah ni dia kata suf, disebut begitu ya sekali. Lepas tu Allahu akbar sembahyang. Dia begitu. Banyak tuan-tuan dalam amalan yang kita buat hari-hari ni, kita berserabut di antara hak agama punya dengan hak duk tambah-tambah punya, kan. Lebih selesa lah kalau kita balik ikut yang agama punya tunjuk. Lebih selesa. Kecuali benda tu ditafsirkan oleh ulama yang muktabar. Imam Syafi'i kata misalnya macam ni. Kerana imam-imam yang muktabar ni, imam-imam mazhab ni, dia kalau kata satu benda dia ada nas sandaran dia. Hak tidak ada nas sandaran ni kita nanti selalu. Hak imam-imam mazhab kata ni kita tak payah bimbang sebab dia ada nas. Walaupun antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik mungkin ada sikit tak sama, tetapi Imam Syafi'i ada nas dia, Imam Malik ada nas dia. Maka khilaf yang macam ni khilaf yang memberi rahmat kepada manusia. Tapi kalau khilaf antara yang ada nas dengan tak ada nas, ni bukan khilaf rahmat. Ini bahaya. Kan? Takut dia termasuk dalam kumpulan mereka-reka ibadat. Yang ni kita takut. Yang akibat daripada mereka tu Allah tidak terima ibadat kita. Kita takut yang tu. Kan? Wallahu a'lam. Masalah tak timbul. Mazhab Wahbi lah apa masalah. Dia tak ada timbul. Wahbi ni apa benda? Wahbi ni bukan mazhab. Wahbi ni dia ni satu orang di Saudi dulu, nama dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama dia ni ulama. Dia ni satu reformis di dalam Saudi. Dia reformis. Dia nak reform balik amalan yang dah mula diselewengkan di dalam Saudi. Seleweng maksudnya Nabi kata lagu ni, orang pergi buat macam ni. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia nak perbetul benda-benda ni. Dia kata yang ni tak betul. Dia kata sebab hadis Nabi kata macam ni. Dia duk perbetul tu, dan kebetulan dia mendapat tempat dalam kerajaan Saudi masa tu. Maka Raja Saudi lantik dia jadi menteri. Dia ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni menteri dalam kerajaan Saudi masa tu sampai dia mati. Oleh kerana dia duk perbetul ni benda-benda khurafat yang berlaku dalam dalam amalan masyarakat Saudi masa tu, kerana dia duk perbetul ni, orang pergi panggil dia Wahbi. Pasal nama dia Muhammad Abdul Wahab, panggil dia Wahbi. Bila buat berlain daripada hak orang duk buat, adat-adat duk buat ni, dia kata Wahbi. Dia kata Wahbi. Hak kata di Saudi tu sampai ke Malaysia. Hak ni yang ajaib ni. Sampai ke Malaysia. Dia ni Wahbi. Dia pun tak tahu Wahbi tu apa. Dia kata dia ni Wahbi. Sedangkan Saudi bukan mazhab Wahbi. Saudi mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Wahbi bukan mazhab. Kan? Tuan-tuan. Orang bila dia tak erti ni, dia kata apa pun tak apa. Kau tak erti. Kan? Sehingga kan pula dalam masyarakat kita di Malaysia ni, sampai bila sebut Wahbi jadi takut. Kata dia ni Wahbi. Wahbi jom lari. Jadi macam Wahbi ni hantu ke apa macam tu. Kan? Okey, lebih teruk lagi nak jadi dalam masyarakat kita ni, lebih teruk lagi. Dia kata kita duk ikut mazhab Syafi'i lama dah, dia duk main bawa Wahbi. Betul ke dia duk buat tu mazhab Syafi'i? Pi rajak dalam kitab Al-Um. Ni kita duk baca tadi berapa kali jumpa dia kata, dan kata Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Dan kata Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Ulama yang kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i ni, dia antaranya Imam Nawawi. Kita duk baca berapa kali tadi. Dan berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Kita cek balik hak kita duk buat ni, ada tak ada dalam kitab Imam Syafi'i? Cek tak ada pun. Yang kita duk kata mazhab Syafi'i tu, Imam Syafi'i pun tak buat macam tu. Cek balik PE dalam masyarakat kita yang duk buat benda tu. Ni pun satu benda yang tuan-tuan semak balik. Tuan-tuan jangan pakai apa yang saya kata. Semak balik. Betulkah hak kita duk buat tu mazhab Syafi'i? Beberapa benda yang kita sebut tadi dalam masyarakat kan, tangguh. Nak simpan mayat saja tangguh.
bagi lama. Bila mai satu orang kata tak boleh, kita dera mayat, kita bagi mudarat pada mayat, kita baca hadis, dia kata Wahbi ni, mayat semua mau cepat. Kalau mati malam suruh simpan sebelum subuh, Wahbi. Itu hadis. Yang cerita kata mati simpan sebelum subuh itu hadis. Takkan Nabi pun Wahbi juga. Kan? Dah dia kira pukul api sekali ya. Wahbi juga yang tu pun. Kita duk buat lama dah kalau mati simpan petang, dia kata. Kita mazhab Syafi'i, dia kata. Imam Syafi'i suruh simpan lambat ke? Semak balik. Semak. Tak kawan dia nama PE yang suruh buat tu. Yang ni kita takut, tuan-tuan. Yang ni kita takut. Jadi tuan-tuan, jangan ta'asub. Dalam apa hal pun jangan ta'asub. Kita berdiri di atas ilmu. Islam bila kata ilmu mesti bersandar Quran dengan hadis. Itu ilmu. Kalau timbul satu benda, semak dalam Quran, dalam hadis macam mana. Semak ulama-ulama yang muktabar. Imam Syafi'i kata macam mana. Itu yang benar. Itu yang benar. Kalau duk semak dalam Quran pun tak jumpa, dalam hadis pun tak jumpa, dalam kitab Imam Syafi'i pun tak jumpa, tapi kita duk buat, nanti zakluk. Cek bagi lain. Cek lagi. Kan? Jadi janganlah. Jangan, tuan-tuan, kalau kita tak kata, orang kata kita marah tak? Tak marah. Kalau Imam Syafi'i tak kata, kita kata Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i pun kalau dia tahu, dia marah. Aku pun tak suruh buat lagu tu, dia kata. Jangan duk pandai-pandai kata aku suruh. Ini masalah dia. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita orang kata orang yang hidup zaman Nabi itu generasi paling baik. Sebab apa? Dia nampak Nabi. Dia dengar Nabi kata apa. Masalah timbul Nabi yang buat penyelesaian. Tentulah masyarakat itu masyarakat paling baik. Masyarakat yang selepas zaman sahabat, masyarakat tabi'in, kurang dah sikit. Pasal apa? Pasal dia pun tak pernah tengok Nabi, dia pun tak pernah dengar Nabi kata apa, dia pun tak tahu macam mana rupa Nabi sebenar macam mana. Tapi dia masih bernasib baik sebab dia boleh berjumpa dengan sahabat yang jumpa Nabi. Dia mai lagi kemudian kita ni dah ada 1400 tahun dah selepas Nabi wafat. Kalau satu generasi kita kata 100 tahun, dah ada 14 generasi dah kita ni. Jadi kita dengan hak Nabi buat tak nampak dah tuan-tuan. Tak nampak dah, kelabu sangat dah. Maka perlu sangat kita balik kepada Quran dan hadis Nabi. Hak tu terang. Kalau kita pakai ikut orang sebelum kita ikut, dia kelabu tengah jalan. Kita pas maklumat, kita susun orang 50 orang. Orang hak mula habang macam ni, habang ke orang nombor 2, habang orang nombor 3, habang baru sampai orang nombor 10 dia habang lagu lain. Orang hak mula anu kata esok hari Sabtu lepas sembahyang subuh dalam pukul 6.30 kita pergi jogging di Mengkuang Dam. Hak nombor 1 habang tu. Nombor 2 kata ni esok pagi-pagi kita pergi jogging di Mengkuang Dam. Kono kata tadi lepas sembahyang subuh, dia kata pagi-pagi. Boleh lagi lah. Orang nombor 3 pula kata ni pagi esok kita pergi Mengkuang Dam. Pagi esok dengan pagi-pagi lain lah. Pagi-pagi awal. Pagi esok lagi tak tengah hari, pagi lagi. Dah nombor 3. Main sampai nombor 5, main sampai nombor 10. Dia kata apa? Dia kata esok kita pergi makan pagi di Mengkuang Dam. Esok kita pergi makan pagi di Mengkuang Dam. Dia kata kawan ni kata esok pagi-pagi. Kawan tu mula kata lepas subuh esok. Nampak tuan-tuan? Macam itulah maklumat Islam yang duk main kat kita ni. Kalau kita pakai dengar orang kata, dia duk cayak sampai kat kita tak tahu jadi apa. Tapi Quran dengan hadis Nabi tuan-tuan, macam mana yang Tuhan buat turun dulu, macam tu kita baca lah ni. Hadis Nabi macam mana Nabi sebut dulu, macam tu kita duk baca lah ni. Kita patah balik kepada Quran dan hadis Nabi, kita dapat yang tepat. Kita pakai hak orang kata, dia jadi macam-macam. Itu logik dia. Mudah-mudahan apa yang kita buat tidak salah dari segi agama. Allah.